Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jal kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan, dapat kita sekali lagi bersama pada malam ni menyambung perbahasan daripada tafsir dan tadabbur Juz'u Amma. Dan malam ni kita akan sambung bahagian terakhir bagi surah Al-Ghashiyah ni, iaitu bermula ayat yang ke-21, dan insya-Allah kita akan habiskan sampailah ayat yang terakhir untuk surah Al-Ghashiyah, iaitu ayat yang ke-26. Dan kalau sempat kita akan masuk sikit mukaddimah pengenalan perbahasan pada suratul Fajr, iaitu surah seterusnya selepas daripada surah Al-Ghashiyah. Jadi kalau kita tengok dalam mushaf, surah Al-Ghashiyah ni berada pada muka surat 592 dalam mushaf dalam Al-Quran. Allah Ta'ala sebut pada ayat yang ke-21, fadzakkir innama anta mudzakkir. Apa maksud dia? Maksud dia, Allah Ta'ala kata, oleh yang demikian berikanlah sahaja peringatan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada manusia, dan janganlah berduka cita kiranya ada yang menolaknya, kerana sesungguhnya engkau hanyalah seorang rasul pemberi peringatan. Okay. Jadi ini ayat yang ke-21 yang kita boleh tengok dalam mushaf ni, bila mana Allah Azza wa Jalla nak beri conclusion akhir ataupun kesimpulan akhir bagi surah Al-Ghashiyah ni. Allah Ta'ala kata fadzakkir, ini ialah fi'il amar yang bermaksud arahan, iaitu berilah peringatan. Berilah peringatan, innama anta mudzakkir, kerana sesungguhnya kamu ini hanya senya ialah mudzakkir. Mudzakkir dengan makna orang yang memberi peringatan. Okay. Kalau kita undur pada surah yang sebelum ni, iaitu surah Al-A'la, kita tengok pada surah Al-A'la Allah Ta'ala sebut pada ayat ke-9, fadzakkir in nafa'atiz zikra. Fadzakkir in nafa'atiz zikra. Okay. Maksud ayat ke-9 surah Al-A'la, surah sebelum daripada surah Al-Ghashiyah ni, Allah Ta'ala kata fadzakkir, berilah peringatan kepada umat manusia sekiranya peringatan itu bermanfaat untuk mereka. Dalam surah Al-Ghashiyah sekali lagi diulang perintah untuk beri peringatan. Fadzakkir innama anta mudzakkir, berilah peringatan kerana sesungguhnya kamu seorang pemberi peringatan. Kamu tu merujuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila mana Allah Ta'ala sebut arahan ni, ayat ni kalau kita tengok, ianya memberi satu kekuatan pada Nabi, yang mana kalau kita sebut dalam istilah ilmu tafsir, dia sebut sebagai tasliyah. Tasliyah ni lah ayat-ayat yang memberi kekuatan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memberi berita gembira pada Nabi. Tapi umumnya ayat ni dia boleh difahami daripada berbagai sudut. Pertama nak sebut pada kita, ada manusia-manusia ni yang memang akan menolak dakwah yang disampaikan oleh Nabi ataupun yang disampaikan oleh selepas para Nabi, iaitu para pendakwah.
itu ialah benda yang memang kita kena jangka. Kita tak boleh rasa bila mana kita buat satu kerja, sampaikan dakwah ni pasti akan disahut oleh semua orang. Kita kena ada satu bahagian dalam usaha diri kita ni, iaitu kita kena rasa dakwah ni tak diterima oleh semua orang. Harapan memang nak semua orang terima, cuma tabiat manusia dia akan ada yang menolak, dia akan ada yang enggan, yang engkar. Sebab sifat manusia ni dia tak semuanya suka kepada kebaikan. Nafsu manusia ni ialah nafsu yang berlawanan dengan benda-benda yang baik. Okay. Sebelum ni kita dah sebut pada ayat-ayat sebelum ni, okay, iaitu ayat yang ke-17 sampailah ayat yang ke-20. Bagaimana Allah Ta'ala perintahkan pada kita yang baca ayat-ayat dalam surah Al-Ghasyiyah ni untuk memerhati beberapa perkara. Ayat 17 Allah Ta'ala kata, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Mengapa kamu tidak melihat kepada unta bagaimana dia diciptakan? Wa ilas samai kaifa rufi'at. Dan tidak melihat kepada langit bagaimana ia ditinggikan. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Dan mengapa tidak melihat kepada bukit gunung ganang bagaimana ianya diteguhkan ataupun dipasakkan. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Dan mengapa tidak melihat kepada bumi bagaimana ia dihamparkan. Kemudian datang ayat yang ke-21, fadzakkir. Berilah peringatan, innama anta mudzakkir. Sesungguhnya kamu seorang pemberi peringatan. Okay. Nak sebut pada kita bahawasanya akan ada manusia-manusia yang menolak dakwah Nabi. Sebab apa? Sebab mereka tidak sempurna beberapa sifat untuk tunduk dengan wahyu dan dakwah itu. Okay. Sifat-sifat tu kita dah sebut. Okay. Allah Ta'ala suruh tengok pada unta. Bukan tengok unta semata-mata, tapi tengok tabiat unta tu, apa yang ada pada unta tu yang kita boleh ambil manfaat. Saya dah sebut sebelum ni bagaimana para ulama menggali hikmah. Sebab apa Allah Ta'ala sebut pada ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-19 ni, ayat yang ke-20 ni, beberapa benda, iaitu unta, langit, lepas pada tu suruh tengok gunung ganang, lepas pada tu suruh tengok hamparan bumi. Ada isyarat-isyarat yang kita tak perasan. Mula-mula suruh tengok unta, kedua suruh tengok langit, yang ketiga suruh tengok bukit gunung ganang, yang keempat suruh tengok bumi yang kita berjalan atasnya. 4 benda yang Tuhan suruh tengok ni ada hikmah di sebaliknya, iaitu mewakili kepada 4 sifat yang perlu ada pada manusia untuk dia boleh tunduk dan dia boleh perasan dengan peringatan tu. Okay. Yang pertama saya dah sebut sebelum ni, iaitu al-ibil. Unta ni maksudnya ialah rendah diri ataupun sederhana. Bukan rendah diri, maksudnya ialah bersederhana. Dan yang kedua, as-sama. Apa maksud tengok langit tu? Bukan hanya tengok langit semata-mata. Tengok langit ialah tengok tempat yang tinggi, tengok kita ni dalam hidup, apa benda yang perlu ditinggikan dan apa benda yang perlu letak tepi dulu. Apa perkara yang perlu diprioritikan. Yang ketiga, tengok gunung ganang. Gunung ganang dengan maksud istiqamah, teguh, tetap, tak berubah. Duduk di mana-mana tempat pendirian kejap, tak jual pendirian pada orang. Seterusnya, tengok bagaimana bumi ini dihamparkan, yang mana kita pijak di atas permukaan bumi ini. Maksudnya ialah kita sentiasa rendah diri. Jadi ada 4 sifat, iaitu sifat sederhana, yang kedua tinggi cita-cita, yang ketiga ialah istiqamah, yang keempat ialah rendah diri. 4 sifat ni akan membantu satu orang tu, dia akan dapat manfaat daripada apa-apa peringatan yang dia terima. Sama ada dia pemberi peringatan ataupun dia penerima peringatan, dia akan dapat manfaat. Ada 4 sifat tu. Jika tidak ada 4 sifat tu, maka peringatan datang berapa kali pun, hebat mana pun pemberi peringatan tu, petah mana pun pemberi peringatan tu, mukjizat tara mana pun datang, dia tak akan peduli dan tak akan perasan. Yang bertambah hanyalah kedegilan, yang bertambah ialah keingkaran. Okay. Jadi Allah Ta'ala nak beritahu pada Nabi
Sekiranya manusia dia nak dapat kebaikan di dunia, dia kena tengok beberapa benda yang aku suruh ni. Tengok unta, tengok langit, tengok bukit bukau dan tengok bumi. Dan bukan semata-mata tengok. Tengok tu ada hikmah. Tengoklah bagaimana unta duduk di tempat yang kurang fasiliti. Duduk di padang pasir, tak ada pokok, duduk di padang pasir, sumber air terhad, tapi boleh hidup sederhana. Maknanya tak cepat mengeluh, tak cepat rasa kurang nikmat. Sebab manusia kalau dia rasa sekeliling dia ni kurang nikmat, diri dia rasa kurang nikmat, maka dia akan payah tunduk dengan ayat-ayat Tuhan. Dia tamak, dia nak lebih. Jadi benda tu akan blok dia. Sama ada dia tamak tu tamak dalam bentuk pengaruh, tamak dalam bentuk material, kekayaan, tamak perhatian, itu semua benda yang boleh mengganggu gugat dia untuk dia perasan dengan peringatan. Sebab tu kalau orang tu dia ada sifat tamak, bagilah peringatan apa pun dia tak akan peduli. Macam yang berlaku pada musyrikin Mekah. Mereka tamakkan kuasa pemerintahan. Mereka nak supaya kuasa pengurusan Mekah tu berlegar dalam kelompok dia orang, tak berlegar kepada kelompok lain, tak boleh dikongsi. Mesti kita je yang dapat. Itulah yang menghalang dia orang untuk nampak apa yang Nabi Muhammad sampaikan, apa yang Nabi Muhammad dakwahkan, apa yang Nabi Muhammad peringatkan. Jadi ini benda perkara bila mana kita baca ayat Al-Quran ni, kita nak renung benda ni. Adakah kita memiliki 4 sifat ni? Kalau kita ada 4 sifat ni, kita akan dapat manfaat. Orang bagi kita nasihat, kita boleh terima nasihat tu. Bila mana kita bagi nasihat, kita sedar diri, kita pun berjaga-jaga bila mana suka nasihat orang, supaya kita pun tak lupa diri. Jadi Allah Ta'ala beritahu pada Nabi, fadzakir, berilah peringatan. Maknanya tugas beri peringatan ni sentiasa kena berjalan. Kita tak boleh rasa terganggu dengan orang yang suka beri peringatan. Sebab manusia yang namanya tabiat manusia ni, dia mudah lupa peringatan. Walaupun peringatan tu dia dah tahu, dia dah ada ilmu tentang benda tu, tapi kena peringat. Sebab apa? Manusia dia ada malah untuk beramal ataupun untuk, orang kata apa, praktikkan peringatan tu. Dia tak lekat selalu. Hatta orang alim pun dia tak semua benda yang dia boleh buat, selagi mana dia orang biasa, dia bukan Nabi. Nak sebut pada kita bahawasanya kerja beri peringatan ni ialah kerja yang berterusan. Cuma orang yang beri peringatan, dia ada berbagai-bagai bentuk peringatan dia beri, dan ada berbagai-bagai cara untuk menyampaikan peringatan. Sebab disebut dalam Al-Quran bagaimana Allah Ta'ala perintah kepada Nabi, kepada Rasul, bila mana menyeru umat dia, menyeru kaum dia, serulah dengan mau'izatil hasanah, serulah dengan peringatan yang baik. Peringatan yang baik ni bil hikmati wal mau'izatil hasanah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Itu yang disebut dalam surah Yusuf. Bila mana Allah Ta'ala serulah orang-orang ke jalan aku dengan kata apa, hikmah dan juga dengan pesanan yang baik. Hikmah ni maksud dia apa? Hikmah ni ialah pandai melihat realiti. Itu maksud dia. Mau'izatil hasanah ni maksudnya perkataan-perkataan itu perkataan untayan, perkataan yang terbaik, bukan perkataan yang keluar daripada hawa nafsu, daripada rasa nak marah. Sebab ada orang dia ingat nasihat ni dia mesti kena lembut, dia mesti kena ada latar muzik sedih sikit walaupun mengarut. Itu tak betul. Itu bukan cara yang berhikmah untuk beri peringatan. Ada waktu-waktu cara kita beri peringatan ni kadang-kadang ton suara tinggi, tapi benda tu betul. Antara cara yang salah bila mana kita beri peringatan ni, kita ada unsur tahqir. Tahqir ni maksud dia apa? Perli dan sindir. Perli dan sindir, menyindir orang. Ini ialah benda yang dilarang dalam agama. Sebab dengan menyindir, dia tak akan beri kesan kepada orang yang kita tegur tu. Contoh kalau kita ada anak kecil apa semua, kita tegur dia dengan cara menyindir. Banyaklah contoh, cuma nak katanya bila mana kita tegur orang, kita tegur tu, kita nak tegur pada orang tu,
Tapi menyebabkan orang yang tak kena tegur tu tiba-tiba ketawa, tiba-tiba tergelak dengan teguran itu. Benda tu melukakan emosi orang yang kena tegur tu. Melukakan emosi orang yang kena tegur. Okay. Ini ialah cara para nabi, para rasul, bila mana beri peringatan, dia bagi direct. Dia bagi direct. Contoh, orang kata apa? Kalau kita buat contoh lah. Okay. Ada orang, cikgu sekolah, anak murid datang lambat. Masuk je pelajar tu dalam kelas, kita pun tanya, cikgu tu tanya, kenapa lambat? Maka budak tu pun jawab, ada sekian. Cikgu tu pun kata, baik, datang esok je, tak payah datang langsung. Okay. Ataupun baik, awak je mengajar depan ni. Okay. Bila mana dia marah dengan cara macam tu, okay, pelajar lain ketawa. Okay. Dia melukakan emosi. Dia ada orang lain yang rasa selamat tak kena tegur. Benda tu agak bahaya untuk proses pendidikan. Dia tak akan boleh sampai kepada maksud sebenar. Nak tegur ni dia kena tegur secara menyeluruh. Dia jangan eksklusifkan satu kelompok, lepas tu kita buang kelompok lain yang tak kena dalam sasaran teguran itu. Okay. Cuma nak katanya hikmah ni sebahagian orang faham kena lembut. Dan salah juga kalau orang kata hikmah tu suara tinggi selalu. Okay. Tapi yang saya boleh beri kefahaman yang jelasnya ialah menyeru ke arah jalan Allah ni, yang maksudnya dengan hikmah ni ialah melihat realiti. Melihat realiti. Okay. Dan satu benda, bagi orang yang dakwah ni ataupun orang yang menyampaikan kebenaran ni, dia kena ada sikap berani bersedia untuk dikecam. Ini benda yang ada zaman sekarang. Zaman sekarang ni kalau satu orang dia nak berdakwah yang orang tak marah, sukar. Biasanya dakwah yang jenis orang tak marah ni dakwah yang tak berkesan. Dia tak akan sampai. Sebab dakwah ni sifat dia mesti kontradik. Kita bukan marah orang tu. Cuma bila mana kita sebut benda tu, orang yang dah lama buat benda salah, dia tak akan boleh terima teguran pada hentaman pertama. Macam mana Nabi Muhammad buat ketika mana masyarakat Arab jahiliyah sembah berhala dalam tempoh yang lama, tiba-tiba kumpul di Bukit Safa dan kata berhala tu tak guna, tak ada manfaat apa. Bukan senang untuk semua orang terima. Sebab tu kita kena sedar, Nabi daripada zaman kanak-kanak sampailah sebelum diangkat jadi Rasul, maknanya umur 30 lebih, Nabi ni disukai oleh semua orang. Tak ada orang kata Nabi ni jahat, melainkan orang akan puji Nabi. Orang akan beri macam-macam kedudukan ataupun kata-kata yang baik pada Nabi. Tapi bila mana Nabi sudah berpangkat seorang Rasul, Nabi Muhammad umur 40, bila mana ayat Quran sebut tentang kata apa, qum fa'anzir, bangun dan beri peringatan. Waktu Nabi cerita benda betul, orang dah start benci Nabi. Ini ialah benda yang kita tak dapat lari padanya. Satu orang kalau dia nak soleh diri dia seorang, itu mudah. Seorang diri dia nak soleh, dia tak nak kacau orang, itu senang. Tapi kalau dia nak soleh dan dia nak suruh orang lain soleh, yang ni tak semua orang boleh terima. Cara ni, tabiat dakwah seperti inilah yang berlaku pada mana-mana zaman kepada mana-mana Nabi dan Rasul. Sebab tu kita akan tengok, dan kita jangan rasa pelik bila mana orang tu dia menyampaikan dakwah ada orang benci. Itu normal sebenarnya. Dan kalau satu orang tu dia berdakwah, tak ada orang pernah marah dalam dakwah dia, dia patut rasa pelik dan hairan apa yang dia sampaikan sehingga semua orang suka. Sebab tabiat dakwah dalam Al-Quran ni dia memang macam tu. Sebab tu ayat ni turun, fadzakkir innama anta muzakkir, beri peringatan, sesungguhnya kamu hanyalah bertugas sebagai pemberi peringatan. Kemudian ayat yang ke-22, lasta alaihim bimusaitir, lasta alaihim bimusaitir. Maksud dia apa? Lasta alaihim bimusaitir ni ialah kamu bukanlah orang yang berkuasa ke atas mereka. Kamu tu merujuk kepada Nabi. Maknanya bila Allah Ta'ala kata, wahai Muhammad beri peringatan, sebab tugas kamu ialah pemberi peringatan. Dan kamu kena tahu, kamu tiada kuasa untuk menguasai mereka. Maknanya bila mana bercakap, nak suruh orang terus tunduk dengan perkataan yang disampaikan, dengan ucapan yang disampaikan, itu mustahil. Itu dengan izin Allah Ta'ala. Ada orang-orang yang Nabi dakwah, terlalu mudah dakwah dia, tak sempat baca ayat Quran pun, tak sempat baca hadis apa pun dah masuk Islam.
Ada yang dibaca ayat Quran, diperlihatkan mukjizat, tengok benda-benda pelik, banyak benda yang berlaku depan mata dia, tapi dia kekal dengan kedegilan. Sebab apa? Sebab hak ataupun kuasa untuk menundukkan hati nurani manusia ni ialah hak mutlak Allah Azza wa Jalla. Walaupun orang tu ialah orang yang tidur sekali dengan kita, iaitu pasangan kita. Kalau kita beri peringatan, dia tak nak dengar, dia tak nak ambil, kita tak ada kuasa. Itu bukan kekuatan kita. Okay. Jadi Allah Ta'ala beritahu pada Nabi, lasta alaihim bimusaitir. Kalau kita undur pada surah sebelum ni, iaitu surah Al-A'la, bila mana Allah Ta'ala kata pada ayat 9, fadzakkir in nafa'atiz dzikra, beri peringatan sekiranya peringatan tu baik dan bermanfaat bagi mereka. Dan Allah Ta'ala sebut pada ayat yang ke-10, sayadzakkaru man yakhsha, yang akan boleh ingat, yang lekat dalam kepala peringatan yang sampai itu ialah orang-orang yang takut saja. Orang tak takut, dia tak lekat, dia lalu saja. Okay. Jadi pada ayat yang ke 22 surah Al-Ghashiyah, Allah Ta'ala kata lasta alaihim bimusaitir. Musaitir tu dia mari pada perkataan satara, cuma dia baca dengan lahjah Quraisy, sin dia jadi sad, musaitir, tapi ejaan dia lah dengan sin, satara, yang bermaksud tulis, lukis, bersih, ataupun pegang, ataupun pantau. Sebab tu orang kata apa, kekuasaan, penguasaan dalam bahasa Arab dipanggil musaitir. Satu orang yang boleh menguasai satu kawasan, orang tu disebut sebagai musaitir, orang yang boleh kuasai. Maknanya dia ketua kawasan, dia raja, dia sultan di kawasan tu. Digelar juga dengan nama musaitir. Okay. Jadi Allah Ta'ala beritahu pada Nabi, beritahu pada Nabi Muhammad, kamu dakwah, kamu tak boleh tidur malam, kamu berhasrat supaya orang semua ikut dakwah kamu, tapi kamu kena tahu, kamu tak ada kuasa nak suruh orang tunduk semua yang kamu sampaikan. Dan kamu kena sedar, ada kalangan manusia yang sangat minat pada kata-kata yang tak betul ataupun maklumat yang salah. Benda tu normal pada mana-mana zaman, supaya seorang pendakwah tu dia tak cepat jatuh, tak cepat lemah. Supaya seorang pendakwah tu dia sedar bahawasanya dia berdakwah itu dengan rezeki yang Tuhan beri, dia kenal benda betul, dan dia duduk dalam medan dakwah tu pun dengan rezeki yang Tuhan letakkan, dan dia kena sedar setiap rezeki itu ada bahagian dia. Tak semua orang dia akan dapat keseluruhan. Okay. Jadi ini benda ataupun perkara yang kita kena sedar daripada ayat ni. Ayat yang ke-23, Allah Azza wa Jalla sebut, illa man tawalla wa kafar, kecuali orang-orang yang berpaling, tetapi orang-orang yang berpaling dan kafir. Okay. Dalam terjemahan, kita tengok terjemahan pimpinan Ar-Rahman, dia terjemah apa? Akan tetapi sesiapa yang berpaling dari kebenaran serta kufur ingkar, fayu'adzibuhu Allahul 'adzabal akbar, maka Allah Ta'ala akan mengazabkan mereka dengan azab yang sangat besar. Okay. Pada ayat yang ke-23 ni dia ada khilaf sikit di kalangan para ulama tafsir. Okay. Illa man tawalla wa kafar. Okay. Saya nak baca sikit dalam syarah. Okay. Dalam syarah dia sebut, ini menunjukkan tentang mereka yang telah diberi peringatan tetapi masih lagi berpaling kerana ingkar. Akan ada sahaja yang akan menolak dakwah yang disampaikan dari dahulu sampai sekarang dan bila-bila pun. Tabiat manusia macam ni. Jadi kita tidak perlu hairan ataupun pelik ketika mana satu orang itu duduk di tepi pendakwah, hidup bersama pendakwah, tiba-tiba dia tolak mentah-mentah dakwah tu. Itu ialah normal. Okay. Pada kalimah illa, iaitu permulaan ayat yang ke-23 ni, kalimah illa ini ada sedikit perbahasan, ada kemusykilan. Sebahagian para ulama menafsirkan illa dengan maksud melainkan, maknanya kecuali, istilah kita lah. Okay. Tapi ada sebahagian para ulama yang menafsirkan illa dengan makna dan ataupun waw. Okay. Maksud dia apa? Okay. Saya tengok dalam syarah ni, dia kata selalunya kalimah illa itu bermaksud melainkan. Jadi ada tafsiran lain bagi ayat ini. Ayat ini adalah pengecualian daripada ayat sebelum ini. Memang Nabi Muhammad tidak ada kuasa pada hari itu.
Iaitu ayat sebelum ni, iaitu ayat lasta alaihim bimusaitir. Allah Ta'ala kata Nabi Muhammad tak ada kuasa. Tak ada kuasa ni bila? Tak ada kuasa pada waktu dakwah fasa Mekah 13 tahun. Bagi kelompok yang kata illa itu dengan makna dan, bukan makna melainkan, mereka mengatakan ayat ni ialah petanda, petunjuk awal Nabi satu masa nanti boleh menguasai orang-orang yang dulu lawan dakwah. Bila? Tahun ke-8 Hijrah, iaitu ketika mana pembukaan kota Mekah. Bagi yang kata illa tu bukan maksud melainkan, bagi yang kata illa tu melainkan, maka kita jalankan makna dia ialah secara umum lah, melainkan orang-orang yang tawalla, berpaling, wa kafar, dan kafir. Okay. Maknanya ada kelompok kata ayat ni Allah Ta'ala beritahu satu masa nanti yang ingkar, yang kafir pun akan tunduk, iaitu bila? Pada pembukaan kota Mekah. Jadi ayat ni menjadi bisyarah, berita gembira ataupun tabsyir pada Nabi. Sebahagian para ulama tafsir, tak semua sepakat dalam bab ni. Okay. Ada yang kata tak, ayat ni umum. Ayat ni nak kata bahawasanya semua orang kafir dan semua orang-orang yang berpaling akan ada dan wujud sampai akhir zaman. Sebab ayat ni Allah Ta'ala sedang asingkan siapa yang tak terkesan dengan dakwah, iaitu orang yang ingkar, orang yang kafir. Tapi sebahagian kelompok lagi kata tak, ayat ni bukan mengasingkan, tapi ayat ni beri isyarat bahawasanya Nabi satu masa nanti akan yusaitir, akan boleh menguasai ala man tawalla wa kafar, ke atas orang yang berpaling dan orang yang kafir. Kita boleh tengok dan kita boleh pegang pada mana-mana pandangan. Nak pegang umum pun boleh, nak pegang khusus pun boleh. Jadi ada sebahagian para ulama mengatakan bahawasanya ayat ni kata petunjuk awal Nabi akan boleh menguasai balik Mekah nanti. Dan memang kalau kita tengok dalam peristiwa pembukaan kota Mekah, seperti mana yang Allah Ta'ala sebut dalam surah idza jaa nasrullahi wal fath, ayat tu ataupun surah tu, bila mana berlaku peristiwa pembukaan kota Mekah, Nabi pun mimpi sebelum tu, Nabi pegang kunci Kaabah, Nabi buka Kaabah apa semua. Okey. Pada peristiwa pembukaan kota Mekah ni, kita tengok apa yang berlaku pada orang kafir yang lawan Nabi. Mereka semua ketakutan. Allah Ta'ala masukkan dalam hati mereka ni rasa gerun pada Nabi. Waktu mereka dikepung, duduk dalam kawasan Sahnul Mataf, tempat orang tawaf tu, dekat dengan Kaabah tu, Nabi tanya, ma azunnukum sa'af'alu bikum, apa yang kamu sangka yang akan aku buat pada kamu? Dia orang jawab dalam keadaan terketa-keta. Dia orang kata antal karim ibnal akhil karim, kamu orang yang baik, anak saudara kami yang baik. Maknanya dia orang harap Nabi tak bunuh dia orang keseluruhan, sebab dulu sakan sangat lawan dakwah Nabi. Jadi ayat ni mengatakan nanti satu masa Nabi boleh kuasai dia orang. Sekarang tak boleh kuasai lagi. Lasta alaihim bimusaitir. Sekarang kamu tak boleh kuasai kecuali nanti. Itu tafsiran pertama. Tafsiran kedua kata lasta alaihim bimusaitir, kamu tak akan boleh menguasai yang ingkar dan yang kafir. Ayat tu umum. Maknanya mana-mana zaman, sama ada zaman Nabi hidup, zaman para sahabat, dan zaman kita sekarang ni pun, kalau yang namanya ingkar, kalau yang namanya tak nak kepada dakwah, dia akan refuse, dia akan tolak dakwah tu. Okey. Jadi ada sebahagian kata ayat ni ialah umum, tunjuk kelompok manusia, asnafin nas, kelompok-kelompok manusia bila mana menerima peringatan. Dan ada yang kata ini ialah bisyarah ataupun tabsyir bahawasanya Nabi akan dapat menguasai Mekah satu masa nanti. Walaupun sekarang ni Nabi tengah serabut, boleh ataupun tidak aku ni berdakwah dengan baik di Mekah. Sebab ayat ni turun tengah fasa Nabi ni tak boleh angkat kepala sikit pun, bercakap kuat sikit Nabi mesti kena. Nabi baru nak angkat poster, kalau zaman kita lah, dah ada orang pangkah dah poster tu. Nak katanya zaman tu dia punya situasi macam tu, baru nak bercakap, baru nak beritahu sikit yang tak betul macam ni, dah ada orang kata senyap, tak payah bercakap. Apa yang kamu cakap tu tak bercakap pun tak betul, cakap pun tak betul zaman tu. Maknanya itu yang Nabi kena. Itu fasa tu, fasa ni turun ayat yang turun yang kata pada Nabi, beri je peringatan. Sebab kamu tugas beri peringatan, bukan tugas untuk fikir, untuk serabut, untuk orang kata apa, risau. Kenapa orang tak ikut dakwah aku?
Sebab Allah Ta'ala menjanjikan pahala, dan Allah Ta'ala tidak menjanjikan pahala tu akan dapat bila mana orang tu dah terima dakwah. Tuhan tak kata macam tu. Tuhan kata kamu buat kerja dakwah. Berjaya tak berjaya, letak tepi. Tapi kerja tu buat. Okay. Jadi ayat ni Allah Ta'ala sebut tentang dua, iaitu berita gembira Nabi mesti akan dapat menguasai Mekah dengan dakwah yang betul. Yang kedua ialah kelompok manusia tu memang macam tu sampai akhir zaman pun. Ayat yang ke-24, penegasan daripada Allah Azza wa Jalla. Apa yang akan jadi pada orang-orang yang ingkar, pada orang-orang yang melawan? Fayu'adzibuhullahu al-'adzabal akbar. Allah Ta'ala akan seksa mereka, azab mereka dengan azab yang sangat-sangat besar. Dalam syarah dia kata, Allah Ta'ala akan menyeksa mereka yang ingkar itu dengan azab yang besar. Lihatlah bagaimana Allah menggunakan namanya dalam ayat ini. Maknanya ada penekanan dalam ayat ini. Bila mana Allah Ta'ala kata fayu'adzibuhullah, kamu pasti akan diazab oleh Allah. Sebab Tuhan yang bernama Allah, zat yang bernama Allah ini bukanlah satu nama yang pelik bagi masyarakat Arab jahiliyah. Bukan satu nama yang diorang baru dengar lepas pada dakwah Nabi 2-3 tahun tu. Nama Allah Ta'ala ni ialah nama yang daripada dulu lagi diorang kenal. Diorang dah tahu benda tu. Sebab tu di kalangan mereka ni ada yang nama Abdullah. Dan mereka pun dalam sumpah mereka akan sebut demi Allah, walaupun kafir. Sebab mereka ambil celupan daripada agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim melalui anaknya Ismail. Jadi ini benda dan fakta yang kita kena tahu supaya kita tak silap. Okay. Kalimah Allah bukan kalimah yang pelik. Sebab itulah bila mana berlaku isu penggunaan kalimah Allah bagi kelompok non-Muslim ataupun orang kafir lah, non-Muslim dengan kafir itu sama lah. Okay. Boleh ataupun tidak. Okay. Kan jadi isu dan ada polemik sikit di negara kita, walaupun isu ni isu lama. Okay. Ada sebahagian ahli kata tak boleh, ada sebahagian ahli kata boleh. Dan ada yang mengatakan sebenarnya orang kafir boleh yang nak guna kalimah Allah, cuma di Malaysia ni dia punya suasana tak berapa boleh, dia jadi sensitif. Dan orang kafir pun dia rasa janggal nak menyebut kalimah Allah. Walhal kalau kita pergi ke negara-negara lain, tempat-tempat lain, benda-benda ni normal. Terutamanya negara-negara Arab, yang mana orang-orang Arab di negara tu sebahagiannya beragama Kristian. Tuan-tuan tengok di Mesir, walaupun Mesir ni bukan negara Arab, dia negara yang orang dia bercakap Arab. Okay. Dia ada satu gereja nama dia Kanisatullah, gereja Allah. Bila buat tu? Lama dah buat. Lama dah, sebelum merdeka lagi duk ada pun benda tu. Okay. Benda tu normal. Dalam Bible, dalam bahasa Arab, Bible bahasa Arab ni yang diedarkan di Jordan ke, yang dicetak di Mesir ke, bila mana dia nak sebut Tuhan, dia akan sebut qala Allah. Dia sebut macam tu. Okay. Di negara dia normal. Saya pernah orang kata apa, berurusan dengan orang Kristian. Kita tak boleh cam dia Kristian sebab dia duk sebut perkataan tu selalu. Maknanya tepi-tepi jalan di Jordan ni dia macam tempat kita. Orang-orang tua, orang berumur sikit, dia suka lepak dengan kawan-kawan dia. Dia ada satu lorong tu majoritinya Kristian. Tapi kita tahu satu, kita tak tahu pun kawasan tu orang Kristian. Jadi pakcik-pakcik yang duduk minum kopi apa semua tu, dia orang nak bangun pada kursi ni, kan kita orang-orang berumur kan, bangun ya Allah, sakit urat. Yang sebut tu Kristian tu. Dia selak tangan dia ada tatu salib pun. Okay. Benda tu normal di negara dia lah. Tempat kita ni jaranglah kita dengar orang sebut macam tu. Jadi tengok pada situasi semasa lah, nak guna tak nak guna pun. Okay. Cuma nak katanya ialah benda tu pernah jadi polemik, tapi di setengah-setengah negara benda tu normal lah. Penggunaan macam masyarakat Arab jahiliah ni. Sebab tu kita akan tengok bila mana Nabi nak bertegas, nak kata dakwah Nabi betul, Nabi akan kata demi Allah apa yang aku sebut ni betul. Dia orang lawan Nabi, dia orang pun kata demi Allah apa yang kamu sebut tu dusta, dia tu kafir. Dia sumpah dengan benda yang sama juga. Okay. Nak katanya dia orang beriman dengan Allah Ta'ala, cuma dia orang tambah dalam bab keimanan tu ada kuasa-kuasa lain yang sama kuat dengan Tuhan ataupun kurang sikit mengikut bidang kuasa masing-masing.
Maknanya Tuhan berhala ni dia cover bahagian hujan dengan kemarau. Tuhan yang ni dia cover bahagian ternakan dan tumbuhan. Dia wujudkan benda tu. Okey. Jadi itu benda yang berlaku. Itu perkara yang berlaku. Bila mana disebut pada ayat 24 ni, fayu'adzibuhullah. Allah Taala yang kamu duk sebut-sebut semua tu, yang kamu duk bagi nama di kalangan kamu Abdullah, yang kamu duk guna dalam sumpah, yang kamu duk tulis dalam perjanjian kamu tu, Tuhan tu lah yang akan azab kamu dengan sebab kamu lawan pesuruh Tuhan tu, iaitu Nabi Muhammad. Jadi bila mana sebut by name ni, dia lebih memberi kegerunan. Dia memberikan desakan, tekanan kepada orang-orang Arab pada waktu tu, yang kafir lah. Okay. Allah Ta'ala kata fayu'adzibuhullahu al-'adzabal akbar. Kamu pasti akan diazab oleh Tuhan Allah yang kamu duk guna dalam sumpah tu. Walaupun kadang-kadang sumpah dia menipu. Dan kamu akan diazab, bukan azab biasa-biasa, azabal akbar, azab yang amat besar. Maknanya Allah Ta'ala sebut dengan khusus. Okay, jadi nak sebut pada kita ini ancaman. Tak sebutlah azab tu jenis apa, duk neraka jenis macam mana. Dia tak spesifikkan kena bakar ke, kena torture perasaan ke, tak sebut. Okay. Cuma Tuhan kata kamu akan kena. Dan ayat ni pun dia memberi ancaman kepada ahli kitab daripada kalangan Yahudi dan Kristian yang melakukan kesyirikan terhadap agama tauhid, yang menidakkan dakwah wahyu yang disampaikan oleh Nabi Muhammad pada waktu itu. Jadi orang-orang Kristian, orang Yahudi yang ada di kawasan sekeliling masyarakat Arab pada waktu itu, mereka dengar Nabi terima ayat ni dan Nabi bacakan ayat ni, mereka jadi gerun. Tapi kadang-kadang hawa nafsu tu tinggi, dia orang layan hawa nafsu juga. Dia orang tetap lawan Nabi juga. Okay. Kemudian Allah Taala kata, "Sum inna ilaina iyabahum." Sesungguhnya kepada kamilah kamu semua akan kembali. Ayat ni ialah penutup ataupun penegasan. Allah Ta'ala nak beritahu, Allah Ta'ala telah hantar Rasul, beri peringatan, cerita tentang apa yang kamu kena tekankan. Kami bagi mukjizat, kami bagi sekeliling kamu untuk kenal dan perasan siapa Tuhan yang betul, berhala yang tak betul. Dan kami dah beri macam-macam tawaran baik, tawaran buruk, semua tu ada. Dan kami nak tegaskan di sini, inna, sesungguhnya, ilaina, kepada kamilah, iyabahum. Iyabahum maksudnya kamu semua akan balik. Balik yang terakhir. Balik yang terakhir. Dalam bahasa Arab, iyab maksud dia balik. Raja'a pun maksud dia balik. Tapi raja'a balik yang berulang-ulang kali. Iyab balik, lepas tu dia tak patah balik dah pergi. Dia kekal situ. Maknanya kamu akan balik kepada kami, iaitu balik yang penghabisan. Balik yang terakhir, iaitu kiamat. Sampai di stesen tu, perhentian tu, kamu tak akan lagi patah balik untuk pergi ke mana-mana. Tak ada. Mintalah, rayulah macam mana pun supaya dikeluarkan daripada tempat balasan buruk tu untuk hidup di tempat baik. Benda tu tak akan berlaku sebab peluang tu sudah diberi dan kamu sia-siakan peluang tu. Ayat yang ke-26, ayat yang terakhir dalam surah Al-Ghashiyah ni, thumma inna alaina hisabahum. Kemudian sesungguhnya kewajipan kamilah menghisap kamu. Ini pun ancaman. Bila mana sebut hisab, hisab ni maksudnya ialah perkiraan umum. Macam mana Tuhan kira? Allah Ta'ala akan kira dengan berbagai-bagai cara. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Dalam surah Al-Insyiqaq, kita dah lalu sebelum ni, kami akan hisab mereka dengan hisab yang mudah. Dan dia ada hisaban asira, hisab yang payah. Aisyah radhiyallahu anha, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Aisyah tanya Nabi, ya Rasulullah, nak tahu satu orang tu dia berjaya tak berjaya di akhirat, macam mana? Sebab Aisyah dia dengar Nabi baca ayat ni, fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Kamu nanti akan dihisap dengan hisap yang mudah. Aisyah tanya, macam mana hisap yang mudah tu? Dan macam mana hisap yang payah tu? Nabi beri satu jawapan ringkas. Nabi kata, man nuqisha halaka. Siapa-siapa yang waktu dia kena hisap tu, tengah-tengah baru nak buka buku tu, Tuhan tanya detail, orang yang macam ni biasanya celaka. Itu je tanda dia. Tuhan tanya satu-satu. Maknanya
Bila mana usia dah balik, Tuhan tengok solat dia. Tengok, ni contohlah. Tengok solat dia. Tuhan tanya, waktu usia 15, salat cukup tak? Dia dah tahu dah jawapan tu, tapi nak tengok yang ditanya tu dia cakap betul atau tidak. Kita pun ragu-ragu kalau dia salat tak cukup lah. Orang yang salat tu dia ragu-ragu, dia kata cukup tak? Ada yang tak cukup. Okay. Lepas tu tanya, umur 16, 17 tahun 9 bulan, lambat. Dia pun rasa berat. Ni waktu duduk sini ni buat apa? Okay. Dia punya soalan tu banyak. Okay. Berbeza dengan orang yang hisap dia cepat. Dia datang ke depan, Tuhan tanya, solat ketika mana usia 60 banyak mana? Tak tanya yang muda, tanya yang tua. Selesai yang 60 tu, okey, go. Senang. Tak ada persoalan yang rumit. Cuma kata Nabi kepada Aisyah, nak tahu susah tak susah, celaka tak celaka, man nuqisha halaka. Siapa yang diteliti amalannya, teliti betul Tuhan tanya, malaikat buka satu-satu, halak, orang ni celaka. Tapi kalau Tuhan mudahkan, ada yang Tuhan tak buka pun, ada yang buka Tuhan tanya, ada tak puas hati kat mana-mana? Tak ada, okey, go. Tak ada apa-apa yang nak dipersoalkan, semua puas hati. Ada yang buka-buka, dia tak percaya, banyak betul amal kebaikan yang dia buat. Sebab apa? Tuhan sendiri yang delete amal kejahatan dia. Ini ialah benda-benda yang Tuhan beri daripada kebaikan orang-orang tertentu. Ada kelompok-kelompok yang bila mana dia tengok bukan malah dia tak percaya, sebab dia rasa dia pernah buat. Dan ada sebahagian hadis Nabi kata, orang setengah-setengah orang saleh tu dia tanya waktu tengah hisap tu, kami rasa dia yang jadi teliti, Tuhan tak nak teliti pun ada dia. Dia yang kata, kami rasa masa umur ni ada buat benda tak betul. Tuhan kata memang ada, tapi dengan sebab ada amal baik kamu buat, amal jahat tu dihapus. Ada yang mudah, ada yang payah. Ada yang dia rasa macam banyak dah buat benda baik, tapi Tuhan tak terima benda baik tu. Tuhan teliti. Dia berjidal, dia berhujah depan Tuhan. Saya dah bagi banyak derma, tapi Tuhan teliti. Derma tu kamu dapat dari mana? Ke duit rasuah. Okay. Banyak benda. Yang ni ialah petanda kepada keburukan. Bila mana dia sebut tentang hisab, ialah satu benda yang sangat serius. Okay. Jadi kita selesai surah Al-Ghasyiyah secara keseluruhannya daripada ayat pertama sampailah ayat yang ke-26. Okay. Surah Al-Ghasyiyah sebagai kesimpulan akhir dah. Okay. Al-Ghasyiyah ni kita dah sebut. Apa maksud Al-Ghasyiyah ni? Ia ialah satu benda yang bermaksud perkara yang menyeliputi. Kita duduk dalam tu. Al-Ghasyiyah ni ialah nama untuk hari kiamat. Nama-nama bagi hari kiamat. Banyak nama hari kiamat. Bila mana satu benda tu banyak nama, menunjukkan bahawasanya benda tu penting, benda tu betul, benda tu memang akan berlaku, mustahak. Allah Ta'ala namakan hari kiamat ni sebagai Al-Ghasyiyah. Maknanya tak ada satu orang pun yang terlepas pada hari kiamat itu. Tak ada satu orang pun yang boleh lari, boleh kecoh, hilang pada hari kiamat tu. Tak ada. Dia punya buku catatan kehilang, buku ada dia hilang, benda tu tak berlaku. Dia pasti akan berjumpa dengan hari kiamat tu. Sebab tu ada hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, ada satu orang lelaki daripada kalangan Bani Israel. Dia takutkan pertemuan hari kiamat ni, dia pernah pesan pada anak dia, kalau aku mati nanti, kamu kena bakar mayat aku. Ni syariat terdahulu, bukan syariat Nabi Muhammad. Nabi yang cerita kepada para sahabat. Kalau kamu bakar tu ada lagi ketul-ketul daging tu, kamu tumbuk ketul-ketul daging tu sampai jadi abu yang halus, debu yang halus, kamu bawa lah dia ke tengah laut ataupun terbangkan dia naik atas bukit bagi angin bawa hilang macam tu. Dan bila mana dia mati, anak dia buat betul macam apa yang ayah dia suruh. Kata Nabi, bila mana hari kiamat nanti, Allah Ta'ala menghimpunkan lelaki yang telah pesan wasiat pada anak dia, mati nanti bakar. Dia pun terkejut. Dia duk ingat dia hilang pada data makhluk Tuhan. Tak ada. Tiba-tiba debu-debu tu berhimpun dan berdiri elok dia depan Tuhan. Tuhan tanya, kenapa kamu buat macam tu? Dia kata, sebab aku takut nak berjumpa dengan hari ini. Dia masuk syurga. Tapi tuan-tuan tak payah wasiatlah anak macam tu. Itu bukan syariat kita. Itu syariat terdahulu. Kita buat pun tak lepas kat kita pun. Okay. Cuma nak katanya ialah, itu ialah bahagian daripada ketakutan orang-orang saleh. Okay. Jadi hari kiamat ialah benda yang pasti berlaku.
Walaupun manusia cuba untuk menidakkannya ataupun cuba menggambarkannya dengan gambaran-gambaran yang lebih kepada logik akal, yang pasti kiamat tu benda gaib dan kita akan bertemu dengannya. Sekecil-kecil kiamat ialah kematian, dan sebesar-besar kiamat ialah tanda-tanda kiamat itulah. Kiamat yang kehancuran bumi, orang kata apa, berlaku huru-hara, pertukaran sistem semua sekali, tunggang langgang semua sistem. Itu kiamat yang paling besar. Cuma nak katanya kita pasti akan berjumpa dengan kiamat. Dan sifat manusia tu, dia kadang-kadang terlupa tentang dia sedang pergi ke arah hari kiamat tu. Dia terlupa terhadap dia nak pergi ke kiamat tu. Okay. Kita beri lalu azan tu. Okay. Sebagai kesimpulan akhir, apa yang dah kita dengarkan daripada surah Al-Ghashiyah ni, daripada ayat pertama, bila mana Allah Ta'ala sebut hal ataka hadithul ghashiyah, adakah telah datang kepada kamu tentang berita keadaan yang akan menyeliputi manusia. Ayat ni walaupun bunyi ni macam tanya, tapi dia bukan suruh jawab, suruh fikir. Daripada ayat pertama sampailah ayat yang terakhir, Allah Ta'ala sebut thumma inna alaina hisabahum, kemudian sesungguhnya ke atas kamilah hisab kamu semua. Poinnya tak lain tak bukan ialah untuk memberi garis panduan beriman pada perkara gaib. Dan antara benda yang boleh memberi kejayaan pada orang tu ialah meluruskan tauhid dia kepada Allah Azza wa Jal, dengan ada beberapa sifat penting yang dah kita sebut sebelum ni, iaitu sifat yang ada pada unta, sifat sederhana, sifat yang ada pada langit, iaitu tinggi cita-cita. Tinggi cita-cita ni bukan tinggi cita-cita untuk material, tapi cita-cita akhirat maksud dia. Yang kedua, yang ketiga ialah sikap istiqamah. Duduk tempat mana, zaman mana pun, dia tetap pendirian dia, dia tak jual prinsip dia. Dan yang terakhir ialah sentiasa rendah diri, sebab dengan rendah diri sahaja yang akan boleh memberi jalan mudah untuk orang tu bila mana dia lupa, dia diperingatkan ataupun diberi peringatan. Setakat itu saja. Moga Allah Ta'ala beri rahmat dan berkat, dan insya-Allah kita akan sambung surah Al-Fajr pada kali yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.